الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Imam mengurusi majlis. Saya beritahu kat Tuan Imam masuk tadi, saya kata Tuan Imam kita ni popular, terkenal. Kalau di perhimpunan yang paling popular songkok dia. Kemudian mengurusi biro agama, ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Tak dilupakan juga Tuan Bilal, sahabat saya, ketua pemuda yang juga merupakan exco pergerakan pemuda, pengurusi biro agama pemuda juga. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam majlis ilmu pada malam ini. Moga-moga kita beroleh manfaat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita bercerita tentang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ada kaedah dan cara mereka membuktikan kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah sebaik-baik pecinta. Bukan kita, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, orang yang mempertahankan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa mereka, dengan perkataan mereka, dengan perbuatan mereka, pengorbanan nyawa, harta benda dan sebagainya. Demikian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nak bawa satu kisah sahabat Nabi yang bernama Malik Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Cerita tak panjang pun, pendek je. Tapi kita nak pergi kepada cerita ni dan nak relate, nak sesuaikan dengan realiti kehidupan kita pada hari ini. Malik al-Huwairith, tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribun fa aqamna ma'ahu 20 laylah. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa kata Malik al-Huwairith dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih? Kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usia kami sedang muda, syababah mutaqaribun. Kami, kumpulan kami ni muda-muda belaka, umur sebaya aja. Dan kami bersama-sama dengan Nabi, maknanya dia bukan daripada orang Mekah, dia bukan daripada orang Madinah, dia orang luar. Dia mai duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqamna ma'ahu 20 lailah. Kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 hari. Tuan-tuan dan puan sekalian, 20 hari Malik Al-Huwairith radhiyallahu anhu berada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, apa yang mereka buat dengan Nabi bukan takat main duduk-duduk aja. Tak. Mereka menuntut ilmu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar daripada Nabi. Buktinya, dia kata falamma qad ishtaqna ahlana, bila mai satu masa kami dah rindu ahli keluarga kami, maka kami minta izin dengan Nabi SAW.
nasta'zin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terjemahannya. Kami minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam an narji', untuk kami balik, kami pulang. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan, irji'u ila ahlikum fa'allimhum, kamu baliklah kepada ahli keluarga kamu dan ajarlah mereka, sampaikanlah kepada mereka ilmu. Ila akhir hadis, sampai ke seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, memadai satu hadis ini kita nak cerita bagaimana sahabat cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis ini riwayat Ahmad. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hari ini orang bercakap pasal cinta Rasul. Cinta Rasul satu kewajipan, satu tuntutan bagi setiap individu Muslim. Hadis yang masyhur seringkali kita dengar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Takkan beriman seseorang itu selama mana aku tidak dia cintai lebih daripada kedua ibu bapanya, lebih daripada anak-anaknya, lebih daripada manusia umumnya. Maknanya kecintaan kepada Rasul itu mendahului segala-galanya setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah, bila kita kata cinta, sejauh mana kita kenal Nabi, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in dalam hadis Malik al-Huwairith, tuan-tuan dan puan sekalian, membuktikan kecintaannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mendatangi Nabi, duduk menuntut ilmu dengan Nabi 20 hari. Maknanya kaedah kita nak cinta Nabi, pertama sekali kena datangkan semangat untuk nak menuntut ilmu. Lah ni Nabi dah tak ada, Nabi telah meninggalkan kita 1400 tahun dulu, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang ada pada hari ini yang baginda sallallahu alaihi wasallam wariskan kepada kita ilmu. Ilmu. Sebab itu dalam hadis yang panjang, di penghujungnya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Para ulama merupakan pewaris kalian para nabi. Para nabi mereka tidak mewariskan dinar maupun dirham. Sebaliknya para nabi mereka mewariskan ilmu. Yang ni yang para nabi wariskan kepada kita, ilmu pengetahuan. Maka kaedah pertama untuk kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam adalah menguasai ilmu. Ini nombor satu. Ini dibuktikan oleh sahabat Nabi Malik al-Huwairith, datang daripada jauh, duduk dengan Nabi 20 hari, belajar tentang agama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka kita muhasabah diri kita pada hari ini. Sejauh mana kesungguhan kita dalam menghadiri majlis-majlis ilmu? Sejauh mana kesungguhan kita dalam membaca tulisan-tulisan ilmiah, kitab-kitab Al-Quran maupun hadis-hadis maupun tulisan-tulisan ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Petang tadi saya dengan daripada pagi sampai tengah hari tadi kita ada program dengan ahli Abu Hay'ah Kibaril Ulama As-Saudiyah, ahli majlis fatwa ulama-ulama besar Arab Saudi, Syekh Sa'ad Al-Khathlan hafizahullah. Didatang dengan rombongan daripada Saudi. Pagi tadi kita ada sedikit diskusi wacana tentang uslub dakwah, bagaimana cara kita nak berdakwah, dan beberapa perbahasan isu-isu semasa yang kita bahaskan nasional dan internasional. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara perkara yang dibangkitkan oleh Al-Syeikh hafizahullah
tentang kepentingan ilmu, tentang kepentingan ilmu yang pada hari ini kita dapat manfaatkan, dipanggil wasail at-teknikiyah. Arab panggil wasail at-teknikiyah, maknanya teknologi yang kita dapat manfaatkan melalui teknologi, melalui Twitter, melalui Facebook, melalui blog. Ini yang Syekh bahaskan. Tuan-tuan jangan ingat Syekh Arab ni tak erti apa dah. Tak. Walaupun mereka ahli majlis fatwa kibar ulama Arab Saudi, tapi mereka, tuan-tuan dan puan sekalian, pandai internet ni. Mereka ada blog mereka ada Twitter mereka ada Facebook mereka. Jadi antara perkara yang disebutkan tentang kepentingan kita menggunakan teknologi ini untuk mendapatkan ilmu. Jangan duk tengok internet ni, tuan-tuan dan puan sekalian, duk tengok benda-benda lain, ambil hak ilmu sama. Kita sibuk, ustaz kami sibuk, tuan-tuan. Dalam kereta kita boleh buka handphone kita, YouTube mana-mana syekh, mana-mana ulama, mana-mana ustaz yang kita boleh faham. Pasang dalam kereta, dengar. Ni tak, dengar FM. Boleh belakang lah ni ikut dalam ni, dalam handphone apa semua. Facebook, blog, kita duk berfacebook kadang-kadang benda-benda yang terlalu biasa. Bagi tahu hari ni saya makan Dunkin Donut, bagi tahu bubuh gambar donat seketul. Kemudian bagi tahu petang sekejap lagi saya makan aiskrim Baskin Robbins. Malam sekejap lagi, petang malam ni saya makan Ramly Burger. Hak tu dia duk cerita yang tu Zahir sebab cuba datangkan benda-benda yang bermanfaat. Dan sudah tentu pesanan Syekh, kita kena lakukan saringan. Bukan semua dalam Facebook, bukan semua dalam Twitter, bukan semua maklumat dalam internet kita boleh pakai. Kita kena ada sistem saringan, kena semak dulu maklumat yang kita perolehi. Bahkan sekarang ni tuan-tuan dan puan sekalian, antara benda yang kita risau, lah ni musim orang keluar poster. Poster banyak keluar poster. Poster pakat share. Kalau Facebook, kalau Twitter dia bubuh gambar, ataupun dia bubuh Instagram, bubuh gambar poster. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak abang bagi, kita kena hati-hati. Poster ni kita tengok, bagus ni makna, kita pakai forward. Kadang-kadang maklumat poster tersebut adalah maklumat yang tak betul dan tak benar. Kalau tak tahu, jangan sebarkan. Jika tidak, kita merupakan orang yang membantu menyebarkan maklumat yang tidak benar. Dan ini bahaya. Al-Quran mengajar kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpendirian dengan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Inna sam'a, pendengaran kamu, wal basara, penglihatan kamu, wal fuada, hati kamu, semua ni kata Allah Subhanahu wa taala akan dipertanggungjawabkan, dipersoalkan oleh Allah di akhirat kelak. So, kita kena hati-hati. Sebab tu baru-baru ni apabila ada yang ini saya tak mau menyentuh sesiapa, akan tetapi ini sebagai satu penjelasan agar kita faham isu ini dengan cara yang ilmiah, bukan dengan emosi ataupun sebab kita suka kat orang tu dan sebagainya. Tak. Ada satu statement yang dikeluarkan baru-baru ni, tuan-tuan, pasal dah tersebar luas sangat dah. Sebab tu saya rasa tanggungjawab untuk bercerita, untuk memperbetulkan. Mungkin dia salah faham ataupun mungkin dia tersilap cakap. Kita bersangka baik kepada orang yang keluarkan statement ni. Apa dia statement dia? Dia kata, orang lelaki kalau sekiranya ditanya pada dia ada isteri tak lagi, dia jawab kata tak ada isteri, maka gugur talak isterinya. Pasal dia bohong, gugur talak isterinya. Tuan-tuan, kita pakat forward semua. Bukanlah kita semua sini,
Tapi ada orang dia share maklumat ni, dia sampaikan dalam Facebook dia, dalam Twitter dia, dan dalam blog-blog dia. Jadi kita kena hati-hati. Ini agama. Memanglah dalam hadis Nabi sebut talak ni, hazluhun hazlun, jidduhun jiddun. Melawak pun jadi, betul-betul pun jadi. Itu talak, memang betul. Tapi kita kena ingat, lafaz talak ni dia ada dua jenis. Lafaz talak ni dia ada lafzun sarih wa lafzun ghairi sarih. Lafaz yang jelas kita sebut, aku cerai, jelas. Aku lepaskan kamu daripada menjadi isteriku, jelas. Tapi di sana ada lafzun ghairi sarih, lafaz yang tak jelas maknanya, yang perlu kepada penjelasan si suami. Contoh, laki dia kata kat bini dia, hang pergi balik rumah. Balik tu, balik buat apa? Balik terus ke? Balik sat ke? Ada banyak maksud. Tapi kalau aku lepaskan kau, itu jelas maksud dia, cerai. Aku ceraikan kau, jelas cerai. Tapi kalau ambil balik, tak lagi. Dia kena tanya, hang maksud apa ni? Bila suami dia kata, aku maksudkan dia balik terus, jangan mai dah, aku ceraikan dia, ya, jatuh talak. Itu lafaz yang tak jelas. Lafaz yang tak jelas ni dia kena balik kepada maksud suami. Macam tu juga orang tadi yang ditanya tadi, ada isteri lagi yang tanya dia tu pula perempuan. Daily change sikit, habaq tak ada lagi, muda lagi. Itu masalah. Jadi bila cakap tak ada lagi, adakah jatuh talak? Tak. Melainkan ada orang kawan dia tahu, kata, kawan dia duduk sebelah dia, dengar dia mengungkap perkataan sedemikian rupa. Kawan dia tanya dia, hang cerai dah ke bini hang? Aku cerai dah. Ya, jatuh talak. Tapi kalau dia kata, hang ni pun faham-faham lah. Yang tu maknanya soal dia bohong, dia dosa. Bukan kata tak dosa, dia berdosa. Tapi saya nak cerita ni bab jatuh tak jatuh talak. Jadi kita kena tengok bagi betul-betul. Jangan sebab kadang-kadang maklumat ni tuan-tuan dan perempuan sekalian, orang salah faham. Tapi kita pakai share tengok. Saya rasa bimbang benda ni. Sebab hari ini mengikut kajian antarabangsa, tuan-tuan, maklumat ataupun image visual yang disebarkan dalam internet, dia ada dia berbentuk gambar, poster ataupun video, ataupun maklumat berbentuk tulisan. 3 maklumat. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, 3 maklumat ni yang tersebar dalam internet. Mengikut kajian antarabangsa, AC Nielsen, dia ni dah buat kajian. Dia buat statistik, dia buat tentang perangkaan dan sebagainya. Antara kajian yang dia buat, antara ketiga-tiga jenis maklumat ini, melalui visual, video ni, ataupun melalui gambar, poster, ataupun melalui tulisan, yang mana yang paling berkesan untuk orang terima dan mudah baca? Jawapannya daripada 3 ni, bukan video, bukan tulisan, nombor 1, 60% kesan dia adalah poster. Kita dapat poster, cantik pun, bahasa macam bagus pun. Kadang-kadang maklumat kita tak teliti dulu, benar atau tidak, sahih atau tidak. Sahabat-sahabat sanggup datang daripada jauh, datang bertemu dengan Nabi SAW untuk dapat ilmu yang sahih lagi benar. Tuan-tuan, maka kita kena tunjukkan hal yang sama. Semarakkan majlis ilmu. Tuan-tuan, kita tak mahu kita berbicara tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam di Rabiul Awal sahaja. Tuan-tuan, Rabiul Awal tahun ni, Rabiul Awal tahun depan, Rabiul Awal tahun lepas tu, takkanlah masa Muharram, masa Rabiul Awal sahaja kita berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muharram kita cerita pasal hijrah, Rabiul Awal kita cerita pasal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan dua ni je. Sedar apa tidak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap hari bagi orang yang bersalat. Tiap-tiap hari kita selawat.
Tapi bercerita tentang Nabi. Sahabat Nabi ini saban hari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang depa cerita. Itu sahabat-sahabat Nabi. Tak lekang daripada mereka sebutan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lekang. Mereka menasihati manusia dengan hadis Nabi. Mereka menjawab sesuatu permasalahan, isu-isu agama yang berlaku di zaman mereka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sikap sahabat. Tapi kadang-kadang kita hari ini jawab, "Basibah ni. Dengar sudah lah aku kata. Hang mengaji mana?" Dia tanya lagu tu. Siapa hang nak persoalkan? Ini aku mengaji, aku tahulah, dia kata. Mengaji, saya mengaji di Madinah, saya mengaji di Mesir, saya mengaji di Jordan. Kau mengaji mana? Tak kat pondok Pak Aya, jangan cakap banyak. Amboi. Tuan-tuan dan puan sekalian, bukan dalil tempat dan pusat pengajian. Bukan dalil susunan bertingkat-tingkat sijil dan ijazah kedoktoran. Itu bukan hujah. Kalau main lawan lagu tu, lawan siapa sijil banyak? Pi ambil sijil balik-balik, aku sijil ada 4. Aku ada 5. Aku ada 1 lori juga dari sijil. Takkan kita nak berhujah dengan cara macam tu? Hujah bukan bergantung kepada sijil. Hujah bukan bergantung kepada pangkat, title, profesor ke, doktor ke, apa ke. Hujah ni dia bergantung kepada Al-Quran, bergantung kepada As-Sunnah, bergantung kepada penjelasan para ulama terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Itu hujah. Sebab tu kena mengaji, sebab tu kena menuntut ilmu, jadi seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baru kita dapat buktikan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian. Lepas poin pertama ni ilmu. Poin yang kedua, bukti kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mentaati segala perintah baginda sallallahu alaihi wasallam. Taat Nabi. Yang ni yang kita kena persoalkan diri kita, yang ni yang kita kena celek minda kita. Tuan-tuan, berapa ramai orang pada hari ini bercakap cinta Nabi, tapi tak pernah dibuktikan dengan perkataannya dan perbuatannya. Dia duk kira cinta Nabi oleh kerana ni dia tanya soalan di sini, saya jawab sekali soalan ni. Ada kaitan dengan kita punya isu. Dia kata mimpi jumpa Nabi, betul ke Ustaz? Tuan-tuan dan puan sekalian, mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada. Ada. Bahkan Nabi sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut tentangnya. Nabi sebut tentang mimpi jumpa Nabi. Nabi SAW sebut tentang bagaimana syaitan tidak boleh menyerupaiku sekiranya kalian melihatku dalam mimpi-mimpi kalian. Syaitan tak boleh masuk, syaitan tak boleh menyerupai Nabi SAW. Ada. Tapi kita tak maulah mimpi Nabi dikomersialiskan. Orang jual cara nak mimpi jumpa Nabi macam mana? Kami lagu tu. Orang tak dialah, dia duduk, kawan ni kata macam ni, kawan ni kata tidur basuh kaki, kawan ni kata tidur buat macam ni, kawan ni kata sebelum tidur baca yang ni, kawan ni kata sebelum tidur baca yang ni. Tuan-tuan, bukan cara lagu tu. Nabi tak pernah ajar kita bagaimana cara nak mimpi jumpa Nabi. Tak. Itu bukan tuntutannya. Mimpi jumpa Nabi ni ia benar, betul, sahih. Tapi jangan sampai kita terikut-ikut dengan kawan ni kata cara nak jumpa macam ni, kawan ni kata mai mana ni, apa hujah ni. Tuan-tuan, para sahabat yang bermimpi bertemu dengan Nabi di dalam mimpi-mimpi mereka, kenapa? Bagaimana? Mereka adalah orang yang kuat berpegang dengan petunjuk Nabi SAW. Mereka orang yang sangat mencintai Nabi. Mereka orang yang mempertahankan Nabi SAW dalam hayat mereka. Munasabah.
Itu satu. Kedua, bila mimpi jumpa Nabi ni kena ingat, tuan-tuan, mesti Nabi SAW dalam wajahnya yang sebenar, bukan yang lain. Sebab syaitan tak boleh menyerupai Nabi SAW. Apa wajah sebenar Nabi? Sebab kadang-kadang kami jumpa Nabi lah dalam mimpi semalam. Siapa? Macam mana ni? Nabi pakai seluar macam kita. Itu bukan. Dia pakai songkok, pakai sampin. Bukan juga. Pakai baju batik. Lagi bukan. Tak. Tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi mesti pakai pakaian yang Nabi pakai masa zaman Nabi. Nabi SAW tampil dalam wajah, rupa bentuk wajah Nabi SAW. Putihnya janggut Nabi, putihnya. Saya selalu bagi contoh ni, sebab mudah. Janggut Nabi ni tuan-tuan dan puan sekalian, bukannya putih semua, tak. Janggut Nabi, dikata Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sebelum wafat Nabi, ketika mana Nabi wafat, boleh bilang uban di janggut Nabi. Maknanya sikit je, yang lain hitam lagi. Maknanya bila orang kata kami tengok Nabi dalam mimpi, aku tengok Nabi dalam mimpi, putih janggut Nabi, yang tu kahut. Tuan-tuan, itu bukan Nabi SAW. Kata tu dia, aku tengok Nabi gemuk besar, yang tu bukan. Nabi SAW tidak gemuk, tidak terlalu kurus. Tinggi meliuk, tinggi tak. Nabi tidak terlalu tinggi, Nabi tidak terlalu rendah. Putih macam kapas tu? Tak, Nabi tak putih macam kapas. Nabi putih kemerah-merahan. Nabi janggut macam ni? Tak, Nabi janggut macam ni. Kadang-kadang dia cerita dia melampau-lampau. Rambut Nabi straight macam akil hai. Gelak syak. Tak lagu kawan-kawan kita akil hai, kawan-kawan kita juga. Tuan-tuan dan puan sekalian, tak. Rambut Nabi ikal mayang. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini semua contoh-contoh daripada Nabi. Sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bila orang mai jumpa dia, orang tanya dia, orang mai cerita kepada dia, aku mimpi jumpa Nabi SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tanya, waddihli, bayyinli, sawwirli, bagi kepada aku gambaran macam mana kau tengok Nabi. Kau ni pun cerita-cerita. Ibnu Abbas kata bukan, itu bukan Nabi SAW. Sebab tu sahabat-sahabat ni mereka kenal Nabi pasal apa? Mereka duduk, mereka tengok Nabi, dan mereka meriwayatkan kepada kita tentang ciri-ciri rupa paras Nabi SAW. Ada dinukilkan di dalam hadis-hadis. Tuan-tuan, banyak dalam hadis. Contoh antara kitab yang masyhur, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, susunan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beli tu baca, dah terjemah dah pun. Kalau tak silap saya, Syarikat Telaga Biru pun dah terjemah. Telaga Biru yang Ustaz Zahazan tu, dia terjemah dah buku tu. Bahkan ada lagi yang lain, yang terjemahan pun yang baik juga. Daripada Indonesia pun ada terjemahannya. Kesempurnaan Nabi. Apa dia cerita dalam tu? Tuan-tuan dan puan sekalian, dia cerita tentang bentuk rupa paras Nabi, wajah Nabi, mata Nabi, hidung Nabi SAW, janggut Nabi, rambut Nabi, uban Nabi SAW, bentuk tubuh badan Nabi, ketinggian Nabi, perut Nabi, dada Nabi, bulu di dada Nabi SAW, keputihan ketiak Nabi SAW. Semua tu cerita semua. Tuan-tuan, bacalah benda ni. Kita suka kat seseorang, nak jadi dia sebagai idola kita, kita baca tentang latar belakang riwayat hidupnya. Itu kita. Tuan-tuan, kalau orang buat pengumuman kan, kita buat iklan, bagaimana anda nak menjadi jutawan? Anda nak menjadi jutawan seperti saya? Jadi kaya lah. Pakai tunjuk kereta dia 4-5 biji, 6, 7, 8 biji. Penuh orang mai. Orang nak dengar apa? Orang nak dengar macam mana dia jadi kaya. Jadi orang mai tunggu tu macam mana? Bukan nak dengar orang ni jadi kaya, orang nak dengar dia jadi kaya macam mana. Sebab tu bila kita duk cerita, kita cinta Nabi, kita nak ikut Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan sekalian,
Kita kena kenal lah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kena tahu lah tentang latar belakang baginda. Kita kena tahu apa yang baginda lakukan dalam kehidupan seharian baginda. Barulah kita boleh dikategorikan orang yang dekat dengan petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang ketiga tentang mimpi jumpa Nabi ini kita kena ingat. Nabi dia kalau mimpi jumpa Nabi, tuan-tuan dan puan sekalian, lihat sekiranya ada ucapan ataupun ada nasihat yang disampaikan, mesti ucapan nasihat itu sama dengan apa yang telah disyariatkan. Dia tak boleh ada tambahan yang lain. Contoh kalau dia kata dalam pesanan dia kata, hendaklah kamu berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu betul? Istighfar, Nabi sehari beristighfar tuan-tuan banyak kali. Tapi bila dia kata, hendaklah kamu ketika mana berzikir, pilih waktu time tengah matahari terik, berdiri, angkat tangan dua, angkat kaki satu, duduk bawah matahari panas-panas. Lepas tu buat macam ni. Ultraman. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang tu karut. Mana boleh? Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran telah Allah nyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Aku dah sempurnakan dah agama ni. Dah selesai, dah lengkap, itmam, sempurna. Bila kata sempurna, tak boleh ada tambah, tak boleh ada kurang. Seperti mana apa yang Nabi ajar. Sebab tu kita tak buka ruang benda ni. Kalau kita buka ruang, kalau kita kata, Nabi pesan kat aku macam ni, orang tu pula kata, tak, Nabi tak ajak lagu ni, lagu ni. Yang tu kacau pula. Kau ni kata, tak, dia punya silap pula. Jadi macam-macam cerita. Jadi lama kelamaan agama yang asalnya Al-Quran dan As-Sunnah saja, dia jadi banyak orang mendakwa ini agama melalui hujah mimpi. Tuan-tuan, tak selesai banyak masalah. Kau ni kata aku mimpi Nabi salat cara macam ni. Kau ni kata tok guru aku mimpi Nabi ajak zikir macam ni. Tok guru ni kata macam ni. Tok guru ni kata macam ni. Banyak masalah yang tak dapat diselesaikan. Sebab tu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewafatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup bagi penurunan risalah. Sempurna Al-Quranul Karim, sempurna agama. Habis. Mengapa saya katakan kewafatan Muhammad, tuan-tuan dan puan sekalian, bukan tamatnya penurunan Al-Quran? Sebab sebelum wafat pun Nabi ada pesanan, walaupun bukan berbentuk ayat Al-Quran. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang baginda sampaikan kepada kita. Allahumma rafiqul a'la. Nabi tunjuk sunnah Nabi sebelum daripada Nabi wafat. Nabi bersudi di atas riba Aisyah radhiyallahu anha, masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Abdul Rahman saudara kepada Aisyah, di tangannya ada sugi. Nabi tengok aja, Nabi dah dalam keadaan nazak. Bila Nabi tengok tu, Aisyah tahu dan rasai keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersugi. Maka Aisyah pun ambil satu kayu sugi, Aisyah potong, Aisyah pepak, bagi lembut di hujungnya. Aisyah radhiyallahu anha bagi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersugi. Kemudian Nabi wafat. Sebelum wafat Nabi menyebut Allahumma ar-rafiqul a'la, iaitu Allah Tuhanku, dia kata aku nak bersama-sama dengan ar-rafiq, teman di tempat yang tertinggi. Maknanya Allah peneman baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu perkataan sebelum Nabi wafat. Jadi kalau ada orang tambah benda lain dengan menggunakan hujah mimpi, yang ni kita kena tolak awal-awal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu bukan kaedah untuk kita belajar dan mempelajari agama. Macam tu jugalah orang duk heboh isu janggut Nabi ni. Ada orang kata apalah ustaz ni tak percaya janggut Nabi. Tuan-tuan, bukan soal ataupun isu tak percaya janggut Nabi. La ilaha illallah. Memang Nabi ada janggut,
dan memang dinukilkan dalam riwayat sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ada dari kalangan mereka yang menyimpan janggut-janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benda tu boleh diambil berkat daripadanya, tabarruk. Betul, tak salah benda tu, betul. Cuma apa yang kita tanya, soalannya, ini saya tanya pihak mereka melalui media sosial ni, melalui internet ni, melalui Twitter, Facebook dan sebagainya. Bila kita tanya, apa bukti bahawasanya yang dibawa pada hari ini itu benar-benar janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu je. Saya tak mau kata itu pasti janggut Nabi atau itu bukan janggut Nabi. Tak berani kita nak kata bukan, tak berani. Nak kata itu pasti janggut Nabi pun saya tak berani. Benda yang tak pasti. Dia kata, "Dok, ni ada sanad." Lepas tu saya kata kat dia, "Buat main sanad ni maksudnya susur galur riwayat tentang janggut itu, yang pegang janggut ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dia ada riwayat dia. Tok guru ni ambil daripada kawan ni, ambil daripada kawan ni, ambil daripada kawan ni, ambil sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata dekat dia, "Buat main lah sini, kongsikan dengan saya." Sebab dalam ilmu hadis kita ada disiplin dan kita ada kaedah untuk membuat penilaian terhadap susur galur periwayatan itu. Kita boleh kenal pasti. Dia ni betul ke dia ni? Dia ni sahih ke tak sahih dia ni? Dia ni pembohong ke? Dia ni pendusta ke? Dia ni orang bercakap benar ke? Dia ni thiqah ke tak thiqah ke? Dia ni hafalan dia bagus ke tak bagus ke? Kita boleh kenal pasti. Dan ensiklopedia yang menghimpunkan nama-nama orang yang meriwayatkan hadis telah dibukukan. Tak boleh bohong, tak boleh kelentong. Kita minta yang ni je. Tak mau bagi kat kita, marah kat kita. Lepas tu kata, puak-puak ni hina janggut Nabi lah. Bukan hina, tak hina pun. Kalau ianya dapat dibuktikan sahih, benar, pasti ianya janggut Nabi dengan yakin. Sebab ni membabitkan akidah, jangan main-main. Tuan-tuan, riwayat tentang janggut itu benar-benar sampai kepada Nabi, telah dinilai pasti kesahihannya mengikut disiplin ahli hadis. Tuan-tuan, saya akan kempen janggut ni. Mari kita bawa semua pergi mana tempat kita kempen janggut ni. Kita ambil tabaruk berkat semua dengan janggut ni. Tapi benda tu saya tak pasti. Dia pun tak pasti dengan sanad yang ada dekat dia ni. Saya tanya dia, sanad tok guru ni kenal tak tok guru ni? Kenal tak tok guru pada tok guru ni? Tak kenal. Bila tak kenal dalam disiplin ahli hadis, tak dipakai. Itu disiplin dia. Tuan-tuan, itu isu dia. Itu saya nak cakap ni pasal di kadang-kadang orang salah faham. Kaedah cinta Nabi dia nak cari janggut Nabi. Kau ni pula kaedah cinta Nabi nak cari selipar Nabi, capal Nabi. Kan heboh belah-belah tahun dulu capal Nabi duk sibuk. Kaedah nak cinta Nabi nak cari jubah mana Nabi pakai. Kaedah nak cinta Nabi nak cari tempat mana Nabi semayang. Itu bukan kaedah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaedah cinta Nabi ikut apa yang Nabi ajar. Sebab tu Umar Al-Khattab radhiyallahu an, apa dia buat? Pokok yang Nabi berteduh ketika mana perjanjian Hudaibiyah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ketika mana perjanjian Hudaibiyah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi duduk berlindung di bawah pokok tu, Nabi duduk berteduh di bawah pokok tersebut. Apa Umar pergi buat? Umar pergi tebang buang pokok tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kita kena kenal pasti kaedah kita nak cinta Nabi ni. Kadang-kadang orang tak fokus kepada ilmu dan tak fokus kepada mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bagi keutamaan mencari athar, kesan-kesan peninggalan Nabi. Nak cari tempat mana Nabi duduk, dia nak pergi duduk situ. Tempat mana Nabi berdiri, dia nak pergi berdiri situ. Tempat mana Nabi ni. Tuan-tuan tengok ada di Arafah. Siapa tu haji yang dah pergi Arafah. Ketika mana hari Arafah, dia cari bukit. Bukit ni bukit yang mana dia panggil apa, tengah-tengah Arafah ni. Subhanallah, lupa. Jabal apa dia panggil? Jabal Rahmah. Ni
minta maaf, Jabar Rahman, yang mana mengikut kepercayaan sebahagian orang ni Adam Hawa berjumpa kat situ. Padahal wallahu alam, tuan-tuan dan puan sekalian, itu kepercayaan sebahagian orang. Walaupun tidak ada satu sumber yang sahih yang menyatakan Adam dan Hawa berjumpa di situ. Demikian juga diriwayatkan bahawasanya Nabi duduk di kawasan di situ. Penuh bukit. Putih bukit tu. Putih pasal orang pakai kain ihram. Kalau tengok daripada jauh, penuh bukit. Pasal orang nak cari tempat Nabi duduk. Tengok di Gua Hira. Gua Thur. Gua Hira ni kalau kerabat kita nak pergi tengok aja tak apalah. Ini pi pakak berebut nak solat 2 rakaat. Tuan-tuan, selepas Nabi turun, tak ada dah sahabat naik pi buat ritual tertentu. Ada pula, bukan saya tak jumpa lagi orang Malaysia, tapi orang Indonesia ni ada pi buat tahlil atas tu. Dia kata liang hamba pergi cari tempat ni apa pasal? Sampai dia punya duk ingat kata tempat ni, dia kata tak tuan-tuan, kita kena ingat konsep mengambil berkat ini dia juga bergantung kepada nas, dalil. Contoh saya bagi ya. Hajarul Aswad. Nabi SAW kucuk Hajarul Aswad. Maka bila kita kucuk Hajarul Aswad, itu satu sunnah. Iyalah. Beratoklah kita kucuk, tak ada masalah. Jangan berebut sudah lah. Dan kita kucuk pun dengan cara kaedah Nabi kucuk. Jangan sampai tuan-tuan, jangan ada perempuan ni jilat Hajarul Aswad tu. Habis elok kau orang lepas tu. Kita pun lesek lah, tak sangka muka kita. Dia teringgit macam-macam situ. Itu tak kena. Nabi ajak kucuk, Nabi ajak letakkan pipi kita di situ. Nabi SAW ajak kita letakkan dahi kita di situ. Nabi SAW ajak kita sapu dan kucuk tangan kita. Ataupun menggunakan sesuatu, sama ada tongkat kita, kemudian kucuk kepada tongkat tu. Itu cara yang Nabi SAW buat. Berkatlah situ, okey lah. Di multazam, Nabi ajak kita, dada kita itu dirapatkan di multazam, sesuatu yang berada di antara pintu dan Hajarul Aswad, tempat yang antara mustajab doa, disebut di dalam hadis. Sebab Nabi berdoa di situ. Dan dituntut kita, kata sahabat Nabi, dituntut kita melazimi petunjuk Nabi SAW. Salat di belakang makam Ibrahim dinyatakan di dalam Al-Quran, dalam hadis pun yang sama. Itu kita buat. Salat di dalam Masjidil Haram, kelebihannya 100,000 kali ganda pahala, iaitu dinyatakan. Keberkatan meninggal dan mati di Madinah Al-Munawwarah, itu Nabi nyatakan, man istata'a an yamuta bil madinati falyaf'al fa inni ashfa'u liman mata biha. Siapa yang mampu untuk mati di Madinah, maka lakukanlah. Bukan suruh terjun bangunan. Kalau lagi pakat-pakat daftar pergi haji tahun ni, pakat bunuh diri lah kacau tu. Main mana ni? Siapa tu tadi mengajak? Kenal kita. Tak. Bukan suruh bunuh diri, tapi ada keinginan untuk meninggal di tempat yang penuh dengan barakah. Siapa yang mampu mati di Madinah, lakukanlah. Berniatlah, berkeinginanlah. Sesungguhnya aku akan menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang mati di Madinah. Oh, hebat. Okey, yang benda-benda macam ni ada. Tapi benda yang tak ada, duduk berwukuf di Gua Hira, iktikaf di Gua Hira, tak ada yang tu. Habis Nabi turun, buktinya habis Nabi turun, tak ada seorang sahabat pun pi bersolat di sana. Lepas tu tak ada. Siapa dia ada ni? Orang kita dengan orang Indo, dengan orang India ada pergi lihat masuk. Gua Thur punyalah tinggi nak pajak tu. Tuan-tuan, pergi solat atas tu. Nak buat apa? Masjidil Haram, 100,000 kali ganda pahala nak pergi cari atas tu. Jadi kadang-kadang kita salah pilih konsep. Salah konsep. Kadang-kadang amalan yang mudah, yang mendekatkan kita dengan Allah dan Rasul, tapi kita tak buat. Kita pergi cari yang renyah, yang lagi susah, yang lagi payah, dengan harapan ianya menambahkan gandaan pahala kita. Salah tu. Orang buat bisnes, nak modal kecil untung besar. Tu cerdik.
Kalau bisnes, modal kecil untung besar. Maknanya apa? Buat apa yang Islam dah ajar. Sebab Islam ni memberikan pendekatan yang sangat mudah untuk kita buat. Bukan kita memudahkan. Islam tu sendiri dah mudah. Kata Nabi di dalam hadis, ad-din yusr. Agama itu mudah. Dan dalam riwayat yang lain Nabi sebut, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Bagi mudahlah, jangan bagi payah sangat. Berilah khabar gembira dan jangan takut-takutkan orang sampai orang takut nak beramal dengan agama. Kita dah gempak orang. Hang ni duk buat maksiat banyak ni, hampir Mekah hang tengoklah. Hang tak nampak Kaabah. Tapi Mekah dia. Takut. Hampirlah hang duk banyak ni hilang selipar semua. Tapi Mekah. Kawan ni sebelum pergi Mekah beli selipar sedozen tak dia siap. Jadi itu isu dia. Kadang-kadang kita gempak. Sebenarnya tak ada apa pun tuan-tuan. Hak jahat-jahat dulu duduk Mekah belaka. Abu Jahal duduk Mekah, Abu Lahab duduk Mekah. Duduk keliling Kaabah tu. Dia kadang-kadang kita gempak ya. Dia kadang-kadang yalah buku kita dah baca majalah-majalah tu kadang-kadang Mastika lah apalah kan. Cerita hilang kasut muka surat depan. Hilang kasut ya pun. Tuan-tuan, tong kasut banyak. Memang banyak. Kalau kita silap keluar pintu memang tak jumpa. Lepas tu mereka ni pula rajin susun kasut ni, orang main longguk. Dia pakai tolak sekali semua tak tu tempat. Lepas tu pencuri pun ada. Benda-benda semua tu ada belakang. Tapi jangan kita nak takut orang sampai ke tahap tu. Sebab tu kadang-kadang kita salah. Kita tersalah. Kita bagi payah orang sehingga kan orang menjauhkan diri daripada agama. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Demikian yang saya nak sebut tentang konsep kita mencintai baginda SAW. Ada ilmu, pengetahuan, kemudian mengikuti petunjuk Nabi. Ilmu ni luas, hatta ilmu kita mengenal Nabi, hatta ilmu agama. Sebab kalau orang tak mengaji agama, tuan-tuan dan puan sekalian, kalau Allah tak fahamkan dia dengan agama, dia akan rasa payah, susah hidup dia. Nak beramai susah, takut nak buat yang ni tak berani, nak ni yang ni tak berani. Macam contoh tuan-tuan dan puan sekalian, kalau terkena jilatan anjing sikit, Allah dia berasa macam dosa besar. Tuan-tuan, tak ada apa pun, sama aje lah. Dia bukan dosa besar pun. Allah dosa besar ni. Dia rasa macam ni. Dia terkena benda najis kotor. Jilatan anjing kita kena sama. 1 kali dengan tanah, 7 kali dengan air biasa. Buat habis lah. Kita tengok anjing sikit, nampak anjing tu, nampak lapak, nampak dia sakit. Tak boleh, dia kena sama lagi. Tak boleh. Dia sakit, dia lapak, bagilah dia makan. Bantulah dia, bawa dia. Kalau kita mampu, bawa dia pergi hospital haiwan ke apa ke. Tak boleh, sama ni haram ni semua ni. Tuan-tuan dah. Tu kita salah faham konsep. Sebab tu kadang-kadang hatta orang bukan Islam pun, dia tengok kita ni macam pelik. Sebab tu berlaku di satu tempat, di sebelah Borneo, Sabah Sarawak sana. Ada pendakwah kita, dia pergi masuk kawasan orang saya tak pasti orang Iban, tapi orang asli lah. Dia pergi masuk kawasan di sana. Di Sabah Sarawak sana, orang setempat di sana. Dia pergi masuk kawasan mereka, dia duduk lari dari, dia tengok babi, dia tengok anjing, dia buat geli. Jadi dia buat geli, ni orang tak terima lah dakwah dia. Kata apa hang ni? Orang merasa macam kecil hati. Kadang-kadang sensitiviti orang dalam ni dia lain sikit. Sebab tu orang kata kalau dia bagi tok kat kita, bukan suruh minum. Ustaz tak payah dah Ustaz. Dia dah bagi kita, dia kecil hati Ustaz, kita kena minum. Tak. Tapi ada kaedah untuk cara kita tolak. Dan saya difahamkan mereka sana pun lah ni dah faham dah. Kalau main orang Islam ni mereka tak bagi dah. Tapi ada orang kita yang pergi minta. Yang tu yang salah dah. Mereka dah mula faham dah dengan situasi dan keadaan. Tapi kita yang lebih-lebih. Jadi dalam kita rangka kita nak dakwah, dalam rangka kita nak ni tuan-tuan, kita kena tampilkan dan tunjukkan Islam yang sebenar. Islam yang mana yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam mana orang dulu sangat mudah masuk Islam? Tuan-tuan, kita maklumat dah banyak. Quran dah ada, hadis ada, internet ada, ulama-ulama ada, ramai. Tapi zaman Nabi SAW, Nabi seorang-seorang aja muncul. Keliling Nabi, semua orang tak kenal Islam.
Orang tak tahu tentang Islam. Ada ahli kitab beberapa orang aja. Antaranya Waraqah ibn Naufal. Itu disebut tentang. Yang lain orang tak kenal agama ni. Orang tahu agama nenek moyang lepas. Ada berhala, 360 berhala keliling Kaabah. Itulah agama, itulah sembahan kita. Macam mana dengan seorang lelaki ni, dia boleh tampil memberi kesan pada jiwa kaum muslimin ketika itu, jiwa orang Arab jahiliyah, kafir ketika itu, sehingga berlaku satu gelombang perubahan yang besar. Perubahan yang besar, dahsyat, melahirkan generasi yang korbankan segala-galanya untuk Islam. Segala-galanya. Hijrah, tinggal semua kata kekayaan. Perang, tinggal anak bini semua tak kira apa. Anak-anak ada hantar di perang. Mati semua anak-anak. Suami mati, semua mati. Syahid. Tuan-tuan, dahsyat ni macam mana jiwa-jiwa macam ni Nabi berjaya. Sebab tu kita heran. Pasal apa? Pasal Nabi memberikan pendekatan yang mudah untuk orang dekat dengan agama. Dia tak complicated, dia tak berat. Bayangkan Abu Dhar Al-Ghifari mai jumpa Nabi berapa hari je, balik Islamkan satu kampung. Lagu mana tu? Kita main dua habak kata, tengok, aku nak mengaji akidah, mengaji kitab tauhid ni, hang tengok mengaji 25 tahun tak habis lagi. Dia duk bangga mengaji tak habis. Pasal apa tau? Orang mengaji nak cepat habis, nak beramal, nak faham. Khususnya pengajian akidah ni dia kena cepat. Ambil faham konsep tu dulu. Faham la ilaha illallah, faham Muhammadur Rasulullah, faham. Kenal agama Islam, kenal. Sebab tu ada seorang tokoh ilmuwan, tuan-tuan dan puan sekalian, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kadang-kadang orang sensitif dengan Syekh ni, tapi saya tertarik satu tulisan dia. Mudah aja. Dia tulis satu buku berasaskan hadis Nabi. Hadis apa? Raditu billahi rabba. Dia kata ataupun disebut di dalam hadis, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Siapa yang redha Allah Tuhan baginya, agama Islam itu agama baginya, Muhammad itu nabi baginya, maka layaklah dia masuk syurga. Maka Syekh ni pun ambil hadis ni, susun satu kitab. Kitab apa? Dia panggil Al-Usul Al-Thalathah. 3 landasan prinsip asas yang utama. Pertama dia cerita pasal apa? Ma'rifatullah, kenal Allah. Nak redha macam mana kalau kita tak kenal? Kedua, ma'rifatud din, mengenal agama. Ketiga, ma'rifatun nabi, mengenal Nabi. Nipih ya, nipih sampai dia. Semua cerita dia, lepas dia letak tajuk mengenal Allah, dalil daripada Al-Quran tentang tuntutan mengenal Allah, dalil daripada hadis Nabi SAW tuntutan konsep mengenal Allah. Quran sunnah, Quran sunnah, mengenal agama, Quran sunnah, mengenal Nabi, Quran sunnah. Itu cerita dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi macam tu juga bila kita nak cerita orang tentang agama, ilmu agama, bagi cerita yang mudah, bagi bahasa yang mudah, supaya orang dekat dengan agama. Lepas ada ilmu, baru kita nak memahamkan bagaimana cara kita nak taat Nabi SAW. Kewajipan mentaati Nabi yang kita kena dahulukan. Sebab tu saya sebut di semalam ni, kita kena faham, kadang-kadang kita salah ikut. Bukan salah ikut, salah sebut. Bukan salah ikut, salah sebut. Kita dah sebut bila kita tanya, kita ni ikut siapa? Kita ikut Imam Syafi'i. Tuan-tuan, tak. Kita bukan ikut Imam Syafi'i. Kita mengikuti Nabi. Tetapi Al-Imam Syafi'i, dia menjadi fasilitator kita. Fasilitator kita. Maknanya orang yang facilitate kita, menjadi pemudah cara untuk kita faham Al-Quran dan As-Sunnah. Tu je. Kita ikut dia, tuan-tuan dan puan sekalian, bukan semata-mata kerana dia Imam Syafi'i. Tak mau tengok lah pasal dia Imam Syafi'i, pasal dia nama dia Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i, sebab dia wafat tahun 204 Hijrah, sebab dia murid pada Imam Malik bin Anas, sebab anak murid dia Ahmad ibn Hanbal, sebab ada kitab dia Al-Um. Kerana itulah kami ikut dia.
Itu bukan hujah. Al-Imam Syafi'i kalau dengar cakap lagu tu, dia tampak tuan. Dia tak bagi. Tuan-tuan, pasal apa saya kata ni darah lah, saya kata jangan kata kasar pula lagi. Pasal apa dia tak bagi buat macam tu? Tuan-tuan nombor sekalian, dia sebut ada satu hari tuan-tuan dan perempuan, bila dia ada orang tanya dia tentang sesuatu masalah fatwa, minta fatwa, dia pun bacalah hadis Nabi. Lepas dia baca hadis Nabi ni, orang ni kata, famadha ra'yuka, apa pandangan kau pula? Imam Syafi'i marah tinggi suara dia. Dia kata kat kawan ni, ara'aitani kharajtu minal kanisah aw alayya zinnar, adakah kau lihat aku baru keluar daripada gereja, ataupun adakah kau lihat aku ni pakai, tuan-tuan, Yahudi ni, rabai Yahudi ni, dia ada macam tali pintai. Tu bukan tali maknanya rambut dia. Dia pintai rambut, dia tak potong rambut dia, dia pintai. Yang tu zina. Awak kau tengok aku ada zina dah. Sehingga qultu qaula Rasulullah thumma sa'alta ra'yi, sehingga aku baru menyebut kepada engkau hadis Nabi, berani engkau bertanya pandangan aku. Maknanya Al-Imam Syafi'i sendiri berpesan kepada orang tu, hang lazimi Nabi, hang tanya aku menjadi fasilitator, penyampai hadis Nabi, penyampai agama berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah kepada engkau, cukuplah. Nampak tak tawaduk, rendah diri Imam Syafi'i? Ini kita tidak. Yang tu kadang-kadang bukan kata salah untuk kita kata aku ni mazhab Syafi'i, tapi kadang-kadang aku ikut Imam Syafi'i, tapi dia terlupa sebenarnya dia kena ikut Nabi. Kalau kena kata wajib ikut Imam Syafi'i, contohnya sahabat Nabi zaman Nabi ikut siapa? Mana ada Imam Syafi'i zaman apa? Imam Syafi'i tahun 204 Hijrah ni mati. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 100 lebih dilahirkan. Tahun 140 Hijrah dilahirkan, di tahun kewafatan Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Syafi'i dilahirkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu kita nak cerita ini ulama-ulama dulu. Mereka ni bersungguh-sungguh nak dekatkan kita dengan agama berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Sebab tu saya tak setuju orang main duk kata, apa Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Syafi'i apa? Hanafi apa? Ni semua dia tak pakai. Oi, yang tu dia kemas belajar pula. Yang ni pun masalah pula. Sakit jiwa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena hati-hati. Sebab tu kita tak mau, aku tak kira, yang penting ni Imam Syafi'i. Tentu tak mau tak. Yang tu berlebih-lebih. Yang macam ni, aku tak mau semua ni imam ni semua aku tak mau. Aku kira aku faham Quran, faham Sunnah, ikut suka aku, tengok lagu mana. Yang penting Quran Sunnah. Yang tu kacau juga. Sebab al-imam, para ulama ini, mereka menjadi fasilitator, pembantu untuk kita memahamkan Al-Quran dan As-Sunnah, memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tu kita kena faham, barulah kita boleh faham kaedah cara kita nak ikut sunnah Nabi. Contoh saya bagi, kalau orang buka kitab hadis, orang tengok dalam hadis Bukhari sebut cara ambil wuduk macam ni, orang tengok dalam hadis ni cara ambil wuduk macam ni, macam mana satu ni? Para ulama dia ada kaedah macam mana nak buat kesimpulan sekiranya hadis ni menampakkan perbezaan. Apa kaedah kesimpulan dia? Tuan-tuan dan puan sekalian, contoh hadis ni dia kata, dalam Quran dia kata sapu kepala, wamsahu biruusikum, sapu kepala kamu. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak faham lagu mana? Jenuh dah. Ada kata apa nak keluar fatwa dari Quran, nak keluar. Tak erti. Nak kena tengok hadis Nabi. Hadis yang mana? Hadis Uthman pun kata sapu je. Hadis apa lagi ada? Rupa-rupanya ada dalam hadis Abdullah ibn Zaid. Awak hadis ni dia bercanggah dengan Quran. Hadis dia cerita panjang lagi, Quran dia cerita pendek, yang lagu mana? Siapa yang nak bagi tahu kat kita bahawasanya hadis ini adalah pengulas kepada ayat Quran ni? Ulama yang buat kaedah kepada kita. Al-Imam Syafi'i susun kitab Usulul Fiqh, Ar-Risalah, yang mana kitab itu merupakan kitab asas kepada ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh ni apa? Ilmu yang kita gunakan untuk memahami nas-nas syariat. Kita nak guna, nak faham. Dalam hadis ni sebut kata
Nabi SAW larang kita buang air membelakangi kiblat ataupun ke arah kiblat, menghadap kiblat, tak boleh. Tapi dalam hadis ni tunjukkan Ibnu Umar dia panjat rumah Hafsah, dia ternampak Nabi sedang tunaikan hajat, Nabi membelakangi kiblat. Ni nak kira lagu mana? Ni bercanggah ni. Siapa membantu kita memberikan cara untuk menyelesaikan percanggahan ini? Kita bodoh, tak erti nak buat. Kita ni tak erti. Tapi siapa yang pandai, yang bantu kita, bagikan kaedah kepada kita? Para ulama. Asasnya apa? Asasnya hadis. Yang tu je nak bagi faham. Sebab kadang-kadang kita terlalu dalam bab ni, kadang-kadang terlalu bersama dengan kelompok ni. Kelompok hak tolak semua ulama tak orang pakai, dia kira dia ya. Satu lagi, kelompok yang mana tuan-tuan terlampau pula ikat macam agama ni mai daripada fulan bin fulan. Yang ni pun tak boleh. Kita kena berada di tengah-tengah, wasatiyah, kesederhanaan yang kita bawa. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dalam kategori faham, mentaati perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira cukuplah setakat itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkongsian ilmu panjang-panjang semua. Tak ni juga banyak contoh aja saya bagi tadi. Yang penting kita tahu, ambil hadis pertama yang saya sebutkan tadi, bagaimana usaha sahabat Nabi ni membuktikan kecintaan dia kepada Nabi dengan dia datang pi belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita Nabi dah tak ada, Nabi telah meninggalkan kita, tapi ilmu Nabi masih ada. Sebab itu Allah katakan kepada Nabi apa? Allah katakan kepada Nabi, "In wa innaka latahdi ila siratikal mustaqim." Sesungguhnya engkau merupakan petunjuk kepada jalanmu yang benar. Engkau tu, Allah kata dekat Nabi, engkau wahai Muhammad petunjuk pada jalan yang benar. Maknanya apa yang Nabi tinggalkan kepada kita hari ini adalah petunjuk. Kita kena belajar untuk dapatkan petunjuk tu. Nabi dah tak ada, Nabi tinggalkan ilmu, tuntut ilmu untuk kita membuktikan kecintaan kita kepada Nabi. Kemudian ikut beramal dengan ilmu yang kita peroleh. Barulah kita dikategorikan orang yang benar-benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira cukup setakat itu tuan-tuan sekalian. Terlebih kurang terkasar bahasa saya mohon maaf. Moga-moga majlis ilmu ini kita sama-sama dapat beramal, dapat sampaikan kepada kawan-kawan kita yang tak dapat hadir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.